Dia menindas. Orang mengambil keuntungan kepada orang lain dengan jalan menindas. Keuntungan tanpa diketahui, keuntungan dengan cara jalan yang zalim. Maka Islam meletakkan itu tak boleh riba. Sistem riba diharamkan oleh Islam. Maka untuk menjadi suatu benda sebagai ganti, maka Allah Ta'ala bagi sistem jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tetapi Allah halalkan riba. Baik, apa implikasi riba ni? Quran kata macam ni. Allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba ni di atas muka dunia, nanti dia akan bangkit besok dia di akhirat. Kama yaqumu alladhi yatakhabbathu minal mas. Orang yang macam kesurupan setan. Maknanya orang yang makan riba atas muka bumi ni maka nak tahu besok dia di akhirat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mereka tu macam, kalau kesurupan bahasa lain apa tuan? Sampuk lagi, histeria, kena rasuk setan, istilahnya gitu. Itu Quran sendiri kata, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Allah Ta'ala sendiri kata alladzina yaquluna riba, orang yang yakul tu makan riba. Orang yang makan riba ini, dia kata yaqumu, besok dia bangkit dari akhirat, bangun kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minan nas. Bangkit tu macam mereka itu kerasukan setan. Contoh tengok dekat muka dunia orang yang kerasukan setan macam mana? Kan? Tapi kalau kita duk tengok tuan-tuan, kita orang yang kerasukan setan tu, kita nampak. Orang yang kesurupan, istilah kita dirasuki setan, histeria, kita tahu. Kan? Tetapi sesuatu yang lebih teruk daripada kerasukan setan itu yang ada atas muka dunia yang kita tengok ialah orang yang beramal dengan sistem riba. Kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam satu kampung, dalam satu tempat, satu rumah, satu sekolah, nak jumpa kerasukan, kesurupan tu bukan senang. Kan? Payah. Bukan selalu dan bukan senang. Tetapi tuan-tuan tengok beramal dengan ekonomi sistem riba itu biasa kita tengok. Banding dengan orang yang kesurupan dekat dunia dengan beramal sistem riba itu biasa kita tengok. Cuba kita tengok dalam jual beli rumah, dalam jual beli kenderaan, dalam jual beli harta. Apa juga dalam bentuk jual beli, bentuk tijarah, perniagaan. Sistemnya apabila dia adanya riba, maka itu adalah sistem yang diharamkan oleh Islam, bahkan dilarang. Sistem tu dilarang oleh Islam. Tetapi ada juga orang beramal. Tuan-tuan tengok antara sistem Islam dengan sistem konvensional. Kan? Sistem konvensional. Itu sebab tuan-tuan tengok dekat dekat Facebook hari sejak akhir ni, dalam 2-3-4 hari ni diuploadkan kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan ada baca? Kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan. Apa dia kata? Kalau orang tu kerja bank, ada kerja lain baik kerja, itu statement dia. Kenapa statement itu timbul dan kenapa kenyataan itu timbul dan kenapa fakta itu timbul? Kerana apa? Sistem yang sedia ada itu terkait dengan riba. Itu dia. Kan? Kalau ada kerja lain, carilah kerja lain. Kan kita ada khiyar tu pilihan. Bukan masalah ad-darurah. Lain kalau masalah darurat tu cerita lain. Darurat tu kata ulama, dia kata ad-darurah tubihul mahdurah. Kalau benda tu darurat maka menghalalkan benda yang terlarang. Sedangkan hari ini terbuka macam-macam kerja ada. Kan? Jadi kita tuan-tuan, orang kata nak ubah sistem yang sedia ada tu terpaksa cari kerja lain. Kan? Jadi kalau kita nak tengok perubahan total macam mana? Kena ubah sistem tu. Kan? Siapa yang punya pembuat sistem tu? Siapa tu kan? Menteri Kewangan. Jadi Menteri Kewangan bawah siapa? Itu artinya tuan-tuan, nak merubah kepada sistem yang dihalalkan oleh Allah, dia kena ubah satu sistem yang lebih besar. Kenapa? Tanpa ada kuasa dalam menentukan sistem, dia tidak akan berlaku perubahan.
Itu pegang. Sebab tu riba ni dia bukan satu ekonomi yang boleh membawa berkat, tidak. Dia tak membawa berkat. Kerana apa? Quran sendiri dah sebut kalaulah riba itu benda tak membawa berkat, jual beli yang ada riba tidak membawa berkat, menunjukkan ekonominya pun tidak berkat. Bila tak berkat, tuan-tuan, kan dalam hadis Nabi kata kullu lahmin nabata minal harami fannar aula bih. Tiap-tiap daging tubuh badan manusia yang membesar dia daripada benda haram, maka neraka lah lebih fannar aula bih, neraka lah lebih aula untuknya. Jadi kalau kehidupan kita daripada sudut sistem jual beli, bila jual beli ni dia mesti ada berkaitan dengan soal makan minum, pakaiannya dan semuanya. Bila perkara itu benda yang berkaitan dengan benda haram, dia akan membawa kepada makan minum dan pakai pun benda haram. Dia akan mengganggu pula ibadat. Apa mengganggu ibadat? Kita berdoa pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam hadis Nabi sebut zakara rajul wa matma'ul haram wa mashrabu haram wa malbus haram fa anna yustajabu lahu. Itu dalam hadis Nabi. Nabi pernah cerita ada orang lelaki makan minumnya benda haram, pakaian benda haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana nak dimakbulkan doanya? Jadi artinya apa? Daripada sistem kehidupan, sistem perniagaan, sistem jual beli, sistem keekonomian, maka menjadikan kita punya hidup, makan minum, begitu juga apa yang dikaitkan dengan benda tersebut jadi benda yang haram, sehingga mengganggu kepada ibadat. Ibadat kita, doa pun Allah Ta'ala tak terima. Bukan sekadar ibadat, kehidupan kita, badan kita ni jadi sihat, jadi besar, jadi apa orang kata membesar daripada benda haram, maka akhirnya neraka. Daripada sudut kehidupan itu sendiri itu dah tidak berkat, ibadat pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hari akhirat pula dalam hadis Nabi kata alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabatu syaitan. Bangkit besok di hari akhirat, keluar daripada kubur dah jadi macam orang yang kena histeria. Bayangkan. Kita kalau kat dunia tuan-tuan, kita boleh tengok orang kalau kena histeria tu, nampak. Tapi tuan-tuan bayangkan, kalau kita ni tak ada rasa berdosa, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa kepahaman ilmu, bayangkan besok di hari akhirat bangkit dalam keadaan dirasuk syaitan. Bangkit dirasuk syaitan. Bukan kerana kehendak kita, tetapi kerana amalan kita di atas muka dunia beramal dengan sistem. Sebab Nabi kata wa akilu riba, orang yang makan riba diistilahkan makan. Diistilahkan makan tu. Bermakna kalau benda riba tu haram, makannya pun haram. Istilahnya neraka, artinya makan apa? Istilahnya daging tubuh badan tumbuh daripada benda haram, neraka artinya kalau makan riba tu artinya makan apa? Makan api. Istilahnya makan api. Dahlah hidup tak ada keberkatan, kemudian hari akhirat kena dibangkitkan macam rasuk setan, tapi makan akhirnya lah makan api. Jadi sebab itu Islam meletakkan hukumnya haram, kemudian keberkatannya hilang. Dan bila kata haram, tuan-tuan kena faham istilah syarat haram. Haram ni pada istilah syarat macam mana? Haram ni ialah dia kata kalau haram yu'aqibu fi'li wa yusabu tarku. Dia berbeza dengan haram lawannya halal, kan? Haram lawannya ataupun halal ataupun wajib. Jadi istilah wajib ataupun halal tu apa? Iaitu yusabu bi fi'lihi wa yu'aqibu tarku. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Haram sebaliknya, yu'aqibu fi'lihi wa yusabu tarku. Apa orang kata, diseksa kalau buat, dapat pahala kalau tidak. Kalau tinggal dapat pahala. Itu maknanya haram. Jadi kalau istilahnya tuan-tuan, jual beli ekonomi daripada benda haram, ada tak kaitan dosa pahala? Ada. Bila kata ada kaitan dosa pahala, maknanya mesti ada kaitan soal bersalah dengan tidak. Soal bersalah dengan tidak. Maknanya kalau benda tu dosa, mesti rasa
bersalah. Kalau benda tu pahala, kalau kita buat satu benda yang berpahala, seronoklah kita. Tetapi tuan-tuan tengok, bayangkan ramai orang bila dia beli kereta, dia beli motor dalam keadaan sistem konvensional yang terlibat dengan riba. Tuan-tuan tengok dia rasa bersalah atau tidak? Kadang-kadang bawa balik motor baru, bawa balik kereta baru, siap cerita dengan kawan, aku ada kereta baru, aku ada motor baru. Tapi tak cerita, kau beli macam mana cara, tak ada tanya. Semua rasa seronok. Bini pun tumpang seronok semangkuk. Padahal tadi masa beli itu sistem yang tidak Islam. Kan? Kalau ikutkan sistem tak Islam itu, maka hukumnya ialah haram. Bila haram berkaitan dengan dosa, maka mesti ada rasa bersalah. Tetapi berapa ramai orang yang hari ini dia menjadi pengamal, pendukung kepada sistem tersebut. Jadi tidak boleh tidak, bila berkaitan ekonomi, berkaitan jual beli, berkaitan sistem itu, maka kita tidak boleh tidak, dia mesti kita memahami secara menyeluruh dan global. Nak tukar sistem tu, tuan-tuan nak tukar macam mana? Agak-agak ibu-ibu nak tukar macam mana? Nak tukar sistem tu macam mana nak tukar? Dia kena tukar sistem, kena tukar pemerintah tu. Sebab kenapa? Yang menggubal sistem itu untuk berubah siapa? Ya pemerintah, Kementerian Kewangan dia yang menentukan, kan? Dia yang merubah keadaan tu. Kita nak ubah sistem tu, nak ada dengan tak ada. Sebab kita ni, kalau macam saya tuan-tuan, saya ustaz, boleh cakap je lah, kuliah beritahu ini sistem Islam, kan? Tapi nak mensiasatkan tak boleh. Siapa? Pemerintah. Jadi bila kata pemerintah, tuan-tuan kena ubah, tuan-tuan. Siapa yang ubah dia? Yang ubah dia siapa? Ya rakyat yang kena ubah. Tapi kalau rakyatnya tu kuliah tak ada, belajar tidak, bab ribat pun tak tahu, rakyatnya goblok, agak-agak ubah dia. Jadi kesimpulannya mudah. Macam mana? Belajar tu wajib, memahami Islam tu wajib, memahami sistem Islam tu wajib. Supaya apa? Bila masyarakat tu faham, dia akan tahu siapa yang layak jadi pemerintah. Kalau dia tak tahu, itulah tuan-tuan, kita cerita je dekat medan kuliah ni. Kita sekadar cerita. Tapi tak boleh tidak kena cerita, kan? Tak boleh tidak kena cerita. Kenapa kita kena cerita? Sebab kita kena belajar, kena tahu dan kena ada pemahaman itu. Sebab sekurang-kurang merubah kemungkaran, mesti benci dengan. Itu paling kurang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika at'amul iman. Siapa tengok benda mungkar maka dia kena ubah dengan tangan. Kita pula kuasa tak ada. Maka kata Nabi fa bi lisan, kuasa tak ada dengan lidah. Kenapa? Kita hanya pangkatnya ustaz, pangkatnya cikgu, pangkatnya ulama, pangkatnya orang yang ada ilmu. Jadi dia boleh guna lidah. Dia kena cakap pelan sehingga orang faham. Tapi kalau dia nak cakap pun tak mampu, maka dia dengan hati. Kenapa? Dengan hati itulah selemah-lemah iman. Tapi kalau dengan hati mesti ada ilmu. Kalau kita tak tahu macam mana hati itu rasa tak suka, kan? Macam tuan-tuan, ilmu tak ada, kita tak tahu benda tu wajib, benda tu haram, dosa ke tidak. Tuan-tuan tengok janda pakai kain belah tu pun tuan-tuan suka. Tak gitu? Macam betul tak? Tak belajar, sekali tengok janda tu jalan kain belah, kena tiup angin, halal haram, suruh lawa pula janda ni, kan? Kenapa? Kita tak ada ilmu. Yang kadang ada ilmu pun tengok pun tak kedip. Apa tak ada dia? Yang tak ada ilmu. Jadi kepahaman ilmu tu perlu. Sebab tu walaupun kita tuan-tuan tak memerintah, tetapi kita wajib belajar, kena memahami. Sebab itu ada ulama-ulama mengatakan apa? Dirikan al-hukumah fi qulubikum. Kamu kena dirikan kerajaan, kena dirikan pemerintah itu dalam hati kamu, nescaya kamu akan dapat mendirikannya di tanah air kamu. Jadi kalau dalam hati pun tak ada, apatah lagi kita nak mendirikan di tanah air. Jadi artinya tuan-tuan, cerita pasal riba ni, tuan-tuan cerita, dia bukan sekadar hukum, dia bukan sekadar ekonomi, dia bukan sekadar sistem, tetapi dia perlu kepada kepahaman lebih besar, iaitu pemerintah. Boleh faham ni, Ibu? Boleh faham? Ini bukan cerita pasal riba saja. Kita kena faham daripada sudut hukum, kemudian daripada sistem, sudut ekonomi, dan siapa yang perlu melaksanakan.
Super juga tuan-tuan dalam fatwa Darul Ifta Misriah. Tuan-tuan tengok fatwa Darul Ifta Misriah yang antara soalan tuan-tuan dia kata apa? Mayuqimul hudud. Saya baca dalam apa ni? dalam apa fatwa Darul Ifta Misriah. Antara soalan dia kata mayuqimul hudud. Siapa yang perlu mendirikan, melaksanakan, mendaulatkan hudud itu? Itu dalam kitab, tuan-tuan cari dalam kitab apa Darul Ifta Mesir tu. Maka di antara, kalau tak silap saya, jilid ke-21 tak silap kan. Hak yang terbaru dengan ulama-ulama yang ada ni sekarang ni ada lebih kurang 41 jilid. Tapi yang saya baca tu jilid 20 ke 21. Dia sebutkan mayuqimul hudud, siapa yang perlu mendirikan, mendaulatkan hukum hudud itu? Maka dibahaskan kat situ pemerintah. Pemerintah. Tetapi nak mengadakan pemerintah dengan sistem yang ada, siapa yang angkat dia? Rakyat. Jadi kena faham. Ilmu siasat tu kena faham. Bukan seorang tok guru itu, seorang ulama, seorang ustaz tu, dia nak cerita pasal politik, tetapi wajib dia cerita kenapa benda tu Islam. Wajib dia cerita. Kena cerita pula tu dekat masjid, dekat surau, dekat pusat tarbiyah. Jadi kena cerita. Kan? Habis kalau dia kata takkan nak cerita politik, memang kena cerita. Sebab itu hukum Islam. Sebab tu kalau tak cerita, tuan-tuan tengok kesan daripada apa yang berlaku hari ini, apa yang berlaku dekat Palestin, apa yang berlaku kat Gaza. Kita duk tengok tuan-tuan berlaku. Tuan-tuan tengok orang-orang Islam seluruh dunia yang ada memegang kuasa. Di mana orang Islam yang kita duk tengok yang berani membela? Yaman terang-terangan. Kan? Yaman. Kita tak berani. Kan? Jadi maknanya kita tengok hari ni pentingnya memahami Islam. Rupa-rupanya kita duk tengok tuan-tuan, lama umat Islam hari ini pemikirannya terjaga. Pemikirannya terjaga. Jadi pemahaman kita kat sini dalam hadis yang kita bahas ialah Allah tak akan masukkan orang dalam syurga dan tidak akan memberikan rasa nikmat syurga. Di antaranya ialah tadi akilur riba, makan riba. Selain nombor satu tadi mudminul khamar, orang yang mengekalkan minum khamar. Kita pula kat Malaysia ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Batu Tiga Shah Alam. Turun aja Batu Tiga Shah Alam, turun highway, pok masuk dekat highway federal, belah kiri tuan-tuan tengok kilang paling besar. Kan juga Malaysia. Kan saya pernah dulu tuan-tuan masa mengajar di sekolah Arab Al-Khairiyah dulu, saya pernah mengajar. Kemudian sekolah tu panggil ada dua tiga orang jugalah petenaga pengajar daripada luar. Jadi apabila nak memperbarui dia punya sambung immigration ni, saya pergi tukang hantar. Kan? Lalulah kat situ nak pergi, lalu kat situ, lalu dekat Batu Tiga Shah Alam lalu. Dia tanya dalam kereta tuan-tuan, apa ni? Kita kata tu kilang Arab kata. Syurah, bawa kereta laju-laju, jangan slow-slow tu, laju. Macam tu. Ya. Lalu benda macam tu. Ini tuan-tuan, tempat kita Arab ada, bukan sekadar kilang dia. Tuan-tuan pergi Balik Sulung ada SAM ada pun? Ada tak kat situ juga? Ada jual? Ada. Jadi artinya bukan kilang sahaja, tempat jual barang. Sedangkan dalam hadis ini yang kita belajar, dia ni haram. Ayat Quran jelas, hadis Nabi pun jelas, dan dia tidak dianggap sebagai satu sistem ekonomi Islam. Bahkan dia membawa kepada hilang keberkatan, ditolaknya amalan sampai hari akhirat besok, dirasuk di syaitan. Tapi itulah kita nak tengok tuan-tuan, kesan kenapa? Kesan apabila masyarakat tak faham Islam, maka pemerintah jadi tak faham Islam. Kalau masyarakat faham Islam, dia akan cari pemerintah yang nak Islam. Baik, sambung lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata dalam hadis ini, dia kata yang tak layak lagi dimasukkan dalam syurga oleh Allah Ta'ala, wa akilu malil yatimi bighairi haqqin, iaitu orang yang makan harta anak yatim dengan cara jalan yang tidak hak. Anak yatim, Quran sendiri sebut, yas'aluna akhiril yatama kul islahu lahum khair wa in tukhalitum fa ikhwanukum. Itu Quran kata.
dalam persoalan anak yatim ni tuan-tuan bukan benda kecil. Sebab kenapa? Dia menjadi satu persoalan, satu pertanyaan pada zaman Nabi. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat Quran untuk menjawab. Artinya Nabi bukan senang-senang nak bagi jawapan, sehingga Allah Ta'ala sendiri jawab. Maknanya nak jawab cerita pasal anak yatim ni, Allah bagi jawapan. Yas'alunaka 'anil yatama. Wahai Muhammad, orang datang jumpa dengan kau tanya pasal anak yatim. Jadi nak tahu hukum dia, dia kata apa? Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Maka kamu mengislahkan itu lebih baik. Wa in tukhalitum fa ikhwanukum. Kalau kamu bercampur dengan mereka itu, bergaul dengan anak yatim itu adalah merupakan saudara kamu. Kenapa ayat ini turun kepada Nabi Muhammad? Tuan-tuan, ayat ni turun kepada Nabi dulu selepas kepada satu ayat turun dalam Al-Quran, ayat berbunyi innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Ada ayat Quran menyebut dalam juzuk yang kelima. Yang tadi saya baca tu juzuk yang kedua. Yang itu ayat juzuk kelima. Antara ayat-ayat kalau tak silap saya surah An-Nisa ayat yang ke-10 ke-11 gitulah. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim itu, mereka itu makan api neraka dan mereka itu akan dilemparkan dalam neraka. Turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi yang bela anak yatim tu, yang sama ada bela atau jaga anak yatim, maka dia nak makan tak berani nak campur dengan anak yatim, tak berani nak ambil harta anak yatim, nak ambil pun tak berani, nak makan harta, nak makan dengan dia pun tak berani. Kenapa? Ada ayat Quran kata kalau makan harta anak yatim masuk neraka. Jadi bila ada ayat tadi, sahabat jadi satu benda yang musyaqqah, yang susah. Jadi tanya masalah tu dengan Nabi. Sebab anak yatim ramai. Ada yang tukang jaga, ada yang jaga anak yatim, ada yang membela anak yatim. Dalam keadaan ada yang anak yatim ni, dia yatim dalam keadaan dia kaya. Jadi mewarisi harta. Jadi orang yang bela dia itu sebagai pemegang amanah. Jadi macam mana kita nak hidup dengan dia, bergaul dengan dia? Ketiga contohnya waktu makan. Maka sahabat-sahabat Nabi jadi perlu apa? Diasingkan. Kalau anak yatim, asingkan. Maka perkara ini diajukan dengan Nabi. Adakah sampai kategori macam tu? Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yas'alunaka 'anil yatama. Wahai Muhammad, orang tanya kepada kau anak yatim ni macam mana? Qul islahul lahum khair. Maka Allah kata mengislahkan dia, menjaga dia dengan cara yang baik itu adalah baik. Wa in tukhalitum fa ikhwanukum. Dan kamu bergaul bercampur dengan dia, itu adalah dia saudara kamu. Turun ayat ni tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi jadi tak takut makan sama dengan anak yatim. Dia tak kenapa ayat tu membolehkan. Jadi hadis ini tuan-tuan kena faham macam ni. Yang Allah Ta'ala tak masukkan surga itu ialah golongan orang yang makan harta anak yatim bighairi haqqin, dengan cara jalan yang tidak benar. Maknanya kat sana mafhum mukhalafah daripada kenyataan hari Nabi. Kalau dia makan harta anak yatim secara benar, itu tak masuk neraka. Tak masuk neraka. Artinya kat sini kalau makan cara tak betul. Jadi kat sana ada cara makan cara betul. Ada rupanya cara betul makan harta anak yatim. Tapi kena tahulah tuan-tuan undang-undang dia. Iaitu orang yang contoh dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6, kalau tak silap saya tuan-tuan, orang yang dia memelihara anak yatim. Anak yatim tu kaya. Dalam keadaan anak yatim tu kaya, dia tukang jaga miskin. Dia memelihara anak yatim, mewarisi harta kaya, tapi dia tu yang tukang jaga miskin. Jadi kita nak nyekolahkan dia tu, terpaksa hantar dia, ada kenderaan, dia miskin, kenderaan tak ada. Dia guna harta anak yatim beli kenderaan, tujuannya apa? Hantar anak, itu dibolehkan. Itu cara jalan betul. Tapi kalau cara jalan tak betul, anak yatim kaya dia jadi miskin. Jadi orang yang jaga pula jadi itu lebih ghairi haqqin, dengan cara jalan yang tidak hak. Menyebabkan apa? Kata Nabi, orang yang makan harta anak yatim tak layak masuk syurga, tak layak. Sebab macam tu. Jadi kita ni tuan-tuan, yang saya nak sebut selalu begini, harta anak yatim ni yang apabila melibatkan orang mati, bila melibatkan orang mati, masyarakat kita ni kan selalu jenis selalulah orang kata
Antara bercucuk tanam yang paling cepat dapat hasil ni tanam mayat. Kan? Bercucuk tanam yang paling cepat dapat hasil tanam mayat. Kalau tanam pokok sawit 3 tahun dapat hasil. Pokok getah 6-7 tahun. Tapi kalau tanam orang, siang tanam malam keduri. Kan? Tak gitu tuan. Siang tanam malam keduri. Siang tanam malam dah dapat boleh makan. Kan? Cuma yang saya nak sebut kait dengan ni, orang mati, anak dia yatim, isterinya janda. Masa dia mati terus bagi ke harta. Harta memang wajib faraid, tetapi bila mati siang, adakah malam tu terus bagi harta? Tak berlaku. Kan? Tidak berlaku. Dia ada benda-benda yang perlu dilakukan sebelum kepada pembagian harta. Tapi kita ni biasanya pula bila siang kita orang mati, malam buatkan kenduri. Jadi pakai harta mana? Itu persoalan kat situ. Pakai harta. Kalau bukan pakai harta si mati tak apa. Kan? Tapi kalau menggunakan harta si mati yang belum kepada difaraidkan, jadi kita makan dah ajar anak tu. Nah, yang ini yang kita kena faham. Bukan maksudnya nak buat kenduri itu tak boleh. Kan? Yang afdalnya nak buat kenduri itu sepatutnya tu ada tu. Kalau ikut tuan-tuan faham. Apa ni? Waris. Bukan waris, jiran sebelah dia tu. Kalau ikut yang aulanya. Kan? Waris. Jiran sebelah dia tu. Kalau dia baru meninggal, dia tu bersedih. Kan? Dia bersedih, kita ucap takziah. Kan? Dia tu tengah masghul dengan kesedihan. Masghulul bil hazni, dengan kesedihan. Jadi maknanya yang tolong, yang menyukakan siapa? Ya jiran dia. Jiran dia buat kenduri itu bawakan kat rumah dia, itu yang lebih aula. Kenapa? Mengambil apa yang telah dibuat oleh Nabi SAW apabila Ja'far ikut dia perang. Ja'far tu mati dalam perang. Nabi balik jumpa ahli keluarga Ja'far tu. Jumpa ahli keluarga Ja'far, iaitu janda dia, anak dia, dalam keadaan sedih dengar Ja'far mati. Sebab tu statement dalam hadis Nabi SAW, isna'ut ta'am li ahli Ja'far. Tuan-tuan tengok dalam hadis pun ada sebut isna'ut ta'am li ahli Ja'far. Buatkanlah ta'am, makanan untuk ahli keluarga Ja'far. Nabi buat statement tu kepada sahabat-sahabat dia, buat makanan untuk keluarga dia, sebab keluarga dia telah bersedih. Itu yang orang kata, setengah pandangan kata buat kenduri tu. Orang setengah kata buat kenduri tu jadi bid'ah. Bahkan setengah kitab pun jadi macam orang kata bid'ah munkarah lagi, berdasarkan kepada hadis tu. Tapi kalau tuan-tuan tengok bahasan pula ulama-ulama Syafi'iyah, dia kata kalau orang suka memberikan sedekah dalam keadaan dia suka, itu adalah merupakan satu pahala. Apatah lagi orang dalam keadaan bersedih, dia mampu untuk bersedekah, lagilah besar. Dalam keadaan gini tuan-tuan, dibagi contoh, orang kaya kalau bersedekah kan senang. Orang kaya kalau bersedekah kan senang. Dapat tak pahala? Dapat. Tapi kalau orang miskin tu, dia keadaan miskin, dia juga bersedekah, dapat tak? Dapat. Tapi sama tak pahalanya? Tak sama. Walaupun atas nama sedekah. Kenapa? Orang miskin bersedekah mudah bagi dia. Orang kaya bersedekah mudah bagi dia. Orang miskin payah bagi dia. Tetapi bila dia nak bersedekah dalam keadaan susah, maka besar pahalanya. Begitu juga dalam keadaan orang yang suka gembira dengan orang yang bersedih. Kan? Dalam keadaan suka dia memberi sedekah, dalam keadaan sedih lebih aula. Itulah di antara istihad. Jadi maknanya tuan-tuan, nak kenduri tak kenduri itu tak ada masalah, boleh. Cuma persoalan jangan sampai melibatkan dalam hari ini harta anak itu. Itu dia. Nak kenduri kena apa, pulang tak ada masalah. Itu ada istihad masing-masing, dan benda tadi tidak menjadi masalah. Tapi jangan melibatkan harta anak yatim sehingga menyebabkan Quran sendiri menyebut secara jelas tak layak masuk dalam syurga. Itu cerita buat makan. Kita ni pula pantang dengan makan. Mat, jangan lupa yang malam ni kenduri tempat aku. Makan apa? Kenduri belum, tahlil belum, apa belum, sampai pun belum, tanya dulu makan apa malam ni? Nasi ambeng. Oh, okey. Tapi malam ni makan apa?
Mihun, malah aku datang. Dia pergi warung macam-macam. Jadi kita kena faham kedudukan itu, tuan. Benda yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya dalam bab makan ni bukan tak boleh. Jangan suka-suka. Biarlah makan boleh masuk dalam syurga, tak apa. Kan? Jangan makan kita bawa dalam neraka. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim ni mengatakan apa? Dia kata nombor 4 yang tak layak masuk syurga, wala aqu liwalidain. Wala aqu liwalidain ni orang yang mendurhaka mak bapak. Orang yang durhaka mak bapak ni memang tak layak masuk syurga. Kenapa? Bukan sekadar syurga, hidup atas muka dunia pun masalah. Mendurhaka pada mak bapak, hidup atas muka dunia pun masalah. Sebagai contoh yang masyhur saya sebut, tuan-tuan, kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin. Dia membawakan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak mati payah mengubat, payah nak mengucap. Siapa dia? Siapa dia? Ingat tak sejarah dia? Al-Qamah dia. Disebutkan, tuan-tuan boleh buka kitab Tanbih Al-Ghafilin, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi. Yang saya ambil kenyataan tu. Yang kenyataan yang disebutkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, kisah Al-Qamah nak meninggal. Al-Qamah ni diberitakan sahabat Nabi, orang yang kuat sedekah, orang yang kuat baca Quran, orang yang kuat tahajud, tapi nak mati bukan tak mengucap, payah nak mengucap. Sejarahnya tu, sejarah disebutkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kita ni tuan-tuan dalam bab sahabat nak cerita pun nak kena tengok-tengok. Kenapa? Kenyataan Ibn Hajar Asqalani dan kitab Isabah kitab Sahabat dalam mukadimah dia kata apa? La tasubbu ashabi kan nujum. Fa ayyuhum maqtadaitu bihtadaitu. Sahabat aku ni seperti bintang. Jangan sekali-sekali kamu menghina sahabat aku. Jangan menghina sahabat aku. Sahabat aku ni sebagaimana bintang bergelapan. Mana-mana kamu ikut salah seorang daripada mereka, kamu akan dapat petunjuk. Itu kenyataan daripada Nabi SAW. Jadi nak cerita tu kita kena baca sejarah dia. Jadi saya, tuan-tuan, tak berani nak cerita sebarang-sebarang. Jadi kita ambil apa yang diceritakan oleh ulama. Imam Abu Lais As-Samarqandi, tuan-tuan, kalau kita baca sejarahnya yang dinyatakan oleh para ulama, dia kata kalau ada mazhab kelima selain kepada 4 mazhab, apa, Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki dan Hanafi dan Ahmad, dia kata Imam Abu Lais itu layak dijadikan mazhab. Tapi dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin disebut cara Al-Qamah nak mati payah nak ucap, maka dipanggil maknya. Kenapa jadi macam ni? Nabi SAW dah kumpulkan, dah suruh sahabat kumpulkan kayu nak bakar dia. Mak dia tanya kenapa nak bakar? Habis dia ni tak ucap. Kesilapannya kenapa? Sebab mak dia kata mak terasa sebab dia lebihkan fahami memang. Elok datang dengar betul-betul tu. Bukan sekadar dengar, faham. Kan? Jangan isteri itu menyebabkan mak mertuanya terasa. Mak kepada suami. Kenapa? Mengimplikasikan anak tu nak mati mengucap payah. Artinya bukan tak semayang, bukan tak sedekah, bukan tak qiyam lail, tetapi kerana durhaka menyebabkan nak mengucap payah. Jadi bila kata demikian, maka mak diampunkan, dapat mengucap akhirnya. Tapi nak sebutkan istifadah daripada cara itu, mak bapak kalau mak bapak terasa menyebabkan kita jadi susah. Susah dengan mak bapak. Jadi mak bapak ni dia cakap kita dengar. Dia cakap kita kena jadi pendengar yang setia. Kan? Walaupun dia cakap tu kadang-kadang biasalah mak bapak ni dia mengaku kadang-kadang. Dah tua-tua kan, rasa macam banyak pengalaman, tapi bila tua-tua bukan betul sangat kadang-kadang mengaku. Kan dah tua-tua kuliah tak nak pergi. Agak-agak tuan-tuan tua-tua pandai betul. Kan masa muda kuliah tak nak pergi, tapi dia jadi orang tua. Sebab memang kita pasti akan jadi orang tua. Jadi bila dah tua, belajar tidak, pandai bodoh. Tapi dia nak bercakap. Tuan-tuan tengok orang tua-tua, dia tak akan berhenti. Dia cakap tetap cakap. Sama dia cakap tu dia betul, nyanyuk ke apa, dia tetap akan bercakap. Kan? Tapi Quran meletakkan macam mana nak berdepan dengan dia. Quran kata wa in jahadaka ala an tusika bima laisa laka bi'ilmin fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Tu dalam surah Luqman Allah Taala kata macam mana nak berdepan dengan mak bapak. Kan? Surah Isra pun menyebutkan, surah Al-Luqman mengatakan, kalau surah Isra kata wala taqul lahum uffin wala tanharuma wa qul lahum qawlan karima. Dalam Quran surah Isra kata engkau jangan sekali-kali
meninggikan suara. Jangan wala taqul lahum uff. Jangan kata jangan. Dengar je. Jadi kalau tak boleh kata tu apa? Kita kena jadi pendengar yang setia. Walaupun kita tahu kadang-kadang orang tua sama ada bapak dengan mak, masa tua tu kadang-kadang kalau dia tak sampai usia nyanyuk. Tetapi dia tu sampai kepada usia yang pandai memandai-mandai. Kan? Dia tak sampai usia nyanyuk tapi dia pandai memandai. Sebab apa? Istilah selalu kadang keluar kata, aku bapak kau. Istilah selalu kadang keluar apa dia? Aku lebih banyak makan garam daripada engkau. Istilah lagi keluar, aku banyak pengalaman daripada engkau. Itu kadang-kadang begitu. Jadi kita ni kena jadi pendengar yang setia. Buat tak tahu je lah. Kan? Mesti kena nilai dengan ilmu. Kadang-kadang punya teruknya mak bapak ni sampai peringkat apa? Quran kata wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi, sehingga dia nak mak bapak ni ajak kamu syirik kepada Allah Taala. Sampai peringkat macam tu. Kan? Macam mana contohnya tuan? Anak ni abah wasiat kau mesti undi ni. Padahal bukan Islam. Padahal tak Islam tu, tak nak undang-undang Islam, lawan Islam, kau mesti ni diwasiat macam tu. Seperti mana wasiat Wasiat Aus dan Khazraj yang berlawan hampir 2 abad dulu. Tu Quran kata wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tu ayat tu turun cerita Aus dan Khazraj. Jadi maknanya kalau mak bapak sampai kategori supaya syirik, supaya tak ikut Islam, supaya lawan Islam, fala tuti'huma. Masa itu kata Allah, jangan mentaati dia. Jangan mentaati dia. Itu bukan maksud lawan dia. Kan? Kita ni bila kata jangan taat kita, tu tengok ayat wala taqul lahum uff wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Tu Quran kata bersahabatlah dengan dia cara baik dekat muka dunia. Maknanya kena juga layan baik. Dia cakap tu masuk telinga kanan, keluar telinga. Tu jangan layan tu. Kan? Itu berdepan dengan siapa? Mak bapak. Supaya kenapa? Kita tak masuk dalam ruang lingkup orang yang menderhaka. Kalau masuk ruang lingkup orang yang menderhaka, tak layak masuk syurga. Nah, itu guideline, panduan Quran sebut jelas. Nabi dalam sejarah Nabi pun jelas. Begitu juga sebaliknya. Sama sikit gitu. Begitu juga sebaliknya yang saya nak sebut, orang yang mentaati mak bapak. Kalau dia betul, sebab Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk yang maksiat kepada Allah. Jadi kalau dia taat kepada Allah, kita mentaati, maka kedudukannya tinggi di sisi Allah Taala. Contoh beberapa cerita dan riwayat yang sahih. Kalau kita lihat bagaimana Uwais Al-Qarni dalam sejarah, mentaati mak dia, jaga mak dia sehingga mati. Kedudukan dia disebut oleh Nabi walaupun dia tak pernah jumpa Nabi. Kedudukan dia disebut oleh Nabi ma'rufun fis sama'i wa majhulun fil ardi. Dia itu dikenali di langit yang tetapi tidak dikenali di bumi. Dan sehingga Nabi sendiri pun kata pada sahabat dia, dia kata kalau kau jumpa orang nama Uwais Al-Qarni, cari dia, minta doa dengan dia. Seseorang manusia yang hidup zaman Nabi tak sempat jumpa Nabi, tetapi Nabi iktiraf dia dan Nabi suruh orang jumpa dia, minta doa dengan dia. Apa kisahnya? Sebab dia berbuat baik kepada satu. Yang kedua, sejarah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Dawud Nasir, Nabi Sulaiman. Sejarah Nabi Sulaiman yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada dia keajaiban. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mencari, gunakan jin dia, atas darat tak jumpa, dalam laut tak jumpa. Jin kata tak adalah wahai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa? Dah, aku terima peringatan Allah Ta'ala, hari ni aku akan melihat satu benda yang ajaib. Maka disuruhkan supaya jin nyelam lagi sekali sampai ke dasar. Daripada dasar naikkan satu kubah. Jumpa satu kubah, bawa naik depan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman tengok dalamnya ada orang. Di sebelahnya ada makanan, di tengah beribadah. Daripada sudut bawah dasar laut boleh hidup, siap dengan makanan. Kita ni tuan-tuan, kalau masuk ke laut, bukan masuk ke laut, pergi tepi pantai, cubalah berenang menyelam, tak pakai oksigen, kan, bertahan. Ni duduk hidup dalam laut dalam keadaan beribadat. Maka Nabi Sulaiman tanya, Nabi Salam tanya, macam mana kau boleh hidup dalam keadaan ni? Maka dia cerita, aku dulu masa hidup atas muka dunia, aku ada mak, aku jaga mak sampailah mak aku meninggal.
Cuma aku ingat dengar ketika mak aku nak meninggal tu disebut dengan Allah di doa. Dia kata, ya Allah, kalau takkan anak aku di tempat yang tak ada orang ganggu dia, sebab kenapa masih hidup ni dia sibuk jaga aku. Jadi kurang ingat kat engkau, jadi jadikan dia satu tempat yang orang lain tak ganggu, dia boleh beribadat. Mak dia meninggal sedih, duduk tepi laut jatuh, duduklah bawah laut dengan izin daripada Allah. Maknanya apa? Hidup dalam keistimewaan bawah laut dalam keadaan yang pada logik akal kita tak boleh hidup, tetapi dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kenapa? Berbakti kepada mak. Itu sejarah. Kan? Begitu juga tuan-tuan lihat, ni hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. 3 orang yang masuk dalam gua yang tertutup gua dia. Kan 3 orang. Antara 3 orang tu, seorang tu jaga mak bapak dia, seorang tu. Dengan amalan dia jaga mak bapak tu, dia kata, wahai Allah, kalau amalan ni betul, amalan ni kau terima, buka pintu gua, buka sikit. Jadi artinya itu hadis yang sahih juga yang disebut oleh Nabi. Maknanya orang jaga mak bapak ni hidup dunia senang, akhirat pun senang. Nah, itulah berdasarkan kepada hadis tadi 4 kategori yang kita kena faham. Allah a'lam. Cukuplah kadar tu tuan-tuan. Tengah ini malam ni banyak dah tu. Bukan tuan-tuan ingat pun. Kan, masing-masing pakai telinga, bukan pakai buku. Yang ada buku 2-3 orang je. Kan? Yang ada buku kitab 2 orang yang saya nampak. 2 orang. Yang ada buku seorang. Yang ada buku seorang. Yang lain tu semua pakai telinga. Tapi walaupun saat begitu saya sangka baik tuan-tuan. Tuan-tuan pakai telinga ni, tuan-tuan ni jenis macam Imam Syafi'i tu belajar. Macam sahabat-sahabat Nabi tu belajar dengan Nabi. Bukan tulis pun dengar je, tapi memang hafal. Tuan-tuan jadi macam tu kadang-kadang saya nak cakap lebih-lebih pemalu. Tuan-tuan ni jenis para sahabat. Jadi para ulama. Jadi kita nak cakap lebih-lebih pemalu tuan-tuan. Orang yang baik lah. Kan? Bukan tuan-tuan tak pernah belajar. Benda ni bukan tuan-tuan tak pernah ingat. Benda ni tuan-tuan bukan tak pernah tahu. Bukan tak pernah dengar ceramah. Tetapi kenapa kita dengar lagi? Sebab dalam Quran kata fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberi peringatan, bertazkirah itu memberi manfaat kepada orang beriman. Walaupun kita sebut 100,000 kali sekalipun. Dan kalau tuan-tuan tengok perkataan wadzakir, perkataan zakir tu iaitu sulasi madhi bil harfin zakir. Asal perkataan fa'il, kan? Zakara fa'ala yufa'ilu taf'ilan, zakara yuzakiru tazkiran. Jadi kata wadzakir fi'il amar, tetapi binaknya apa? Lil mubalaghah. Satu, kemudian bina lagi apa? Kalau dalam syarah dia kata mantan bina bid'ah li tadhif, gandaan. Artinya apa? Zakir ni bukan cukup sekali, ganda. Hari ni dengar, besok dengar, lusa dengar. Walaupun kita benda yang kita dengar tu sama, tetapi berulang. Quran kata Fatan Paul ni dia memberi manfaat. Macam ibu dengar suara sebut nama suami bang sekali je ke semua hidup. Hari-hari tu. Kan biritnya hari-hari padahal orang yang sama tu. Tapi makin sebut makin seronok, makin sebut makin sayang. Betul tak tuan-tuan? Kan dia mesti ada perubahan. Kalau sebut sekali cukup untuk semua hidup, rasa-rasa pinggan dengan periuk tu melayang. Kan? Jadi sebut hari-hari. Kan? Bila orang sebut bang, kita yang dengar tu pun rasa lain. Dengan isteri kita sebut suami yang Ali, dengan sebut bang lain rasanya. Tak gitu bang. Kan? Jadi artinya orang kata mengulang-ulang perkara tersebut walau dah biasa dengar, kita kena faham mesti ada manfaat. Mesti ada manfaat. Kenapa? Allah sendiri yang kata. Tetapi manfaat itu dia akan dirasai oleh siapa? Tanfa'ul mu'minin, hanya orang beriman aja. Tapi kalau kita dengar, kita rasakan alah harus pelan kali dengar, jaga-jaga. Ini gaya-gaya bukan orang beriman. Orang beriman tu dia dengar banyak kali pun dia akan dapat manfaat. Tapi kalau rasa wis pelan kali dan ni masalah iman ni tuan-tuan. Masalah itu. Jadi kena jaga. Wallahu a'lam. Sekarang itu aku lupa. Ya, sila. Islamik. Islamik ni tuan-tuan, dia tidak ada riba, tidak ada bentuk menindas. Sirah sama ada pinjam meminjam, beli membeli, jelas. Antara orang yang membeli minjam dan orang yang memberi pinjam mesti clear dan mesti ada
Kalau istilah kita apa tuan-tuan? Black and white. Black and white. Contohnya Quran kata ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Quran kata wahai orang beriman, kalau kamu berhutang daripada sistem bank sama ada berhutang atau tunai, faktubu. Kamu mesti tulis, kena ada black and white. Kena ada satu. Kemudian fastahidu syahidaini min rijalikum. Kena ada saksi. Ini semua dia. Kena ada saksi, kena tulis, kemudian tidak menindas, kena ada ijab kabul, semuanya kena ada. Yang kita dok tengok hari ni tuan-tuan beli motor, kan? Tuan-tuan beli motor sekalian, hutang, agak-agak kira bulan berapa jawapannya? Ada penamahan tak? Ada. Penamahan tu kadang kita tak tahu. Sistem riba. Jadi kita kena faham jelas. Sebab tu ada istilah yang digunakan bagi memahamkan dan membezakan masyarakat sistem Islam dengan sistem konvensional. Sistem konvensional tu sistem yang tak Islam lah. Sistem Islam, sistem Islam. Cuma tuan-tuan kita dok tengok kadang-kadang kita ni diberi pilihan. Ada dua-dua benda tu. Konvensional ada, Islam ada. Kadang-kadang kita bukan baca pun. Ulur kertas. Pakcik sains bukan tak baca pun. Tak baca tu. Tak gitu. Kan? Yang penting beli dapat. Saya tuan-tuan baru ni pergi beli motor. Kan, untuk anak saya. Ini cerita tanya pasal sistem tu lah. Jadi beli motor sebiji. Jadi motor tu dah beli. Kita tahu dah beli, nak tak jatuh sistem riba kena cash. Jadi beli cash. Masa dia tengah apa orang kata tengah betulkan nak pasang nombor, ada dua motor baru keluar serentak. Motor baru. Kita pun tanya dengan mekanik tu. Ni dua ni ada tuannya. Ada ustaz ni. Ni memang ada tuannya, tapi ni loan. Loan lulus baru keluar. Tahu loan bank lah. Loan lulus baru keluar. Itu cerita pembelian. Loan lulus baru keluar, mesti ada soal harga, penambahan dan seumpama dengannya. Itu kedudukan dia. Jadi nak kena jaga-jaga. Kita ni pula reti bab tu. Maknanya tak boleh nak riba. Jadi kita jangan beli hutang, beli. Dia kata saya ni kalau dalam istilah Islam dia ada bab takmin. Nanti kita Islam ni dia ada sistem Islam dia panggil takmin, jaminan. Cuma kita ni insurer ni yang ada kita ni dia tak macam sistem itu yang jadi masalahnya tu. Faham? Jadi maknanya itu pun kadang terlibat juga. Islam ada. Tak melanggarkan. Tapi ianya juga melibatkan keadaan tu. Yang Islam ada. Yang Islam ada. Kan? Dan kita orang Islam, tetapi kita tak nak pakai baju Islam. Apa cerita tuan-tuan? Kan? Kita Islam, tapi kita tak nak kedai Islam. Apa cerita? Kita Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Kita nak lambang lain, tak nak lambang Islam. Itu pelik tu tuan-tuan. Kan? Biarlah Islam tu daripada akar sampai ke pucuk dia. Jangan akarnya Islam, batangnya lain. Boleh faham tuan? Kan? Jadi kena faham itu. Tapi kita kena yakin tuan-tuan. Apa yang sila. Jatim. Apa? Dia punya soalan tu pun tak apa clear tu. Keluarga anak yatim. Maknya bagi makan, dia makan. Kan? Sedekah lagi dia ambil. Yang saya sebut gini tuan-tuan, harta anak yatim. Yang diistilahkan anak yatim, tuan-tuan kena faham, harta yang belum dibagi.
Untuk harta yang belum dibagi. Kalau harta tu dah dibagi, ni anak yatim nombor 1, ni anak yatim nombor 2, tu dah dia punya. Dah milik dia. Kalau milik dia tu, dia anak yatim tapi harta dia nak bagi orang, itu cerita dia. Itu tak jadi masalah. Yang tuan-tuan kena faham, harta anak yatim dengan anak yatim satu benda yang berbeza. Kan? Jadi kalau harta itu adalah merupakan harta yang memang dimiliki oleh anak yatim, mana milik dia nak bagi orang, itu cerita lain. Lainlah keadaan harta anak yatim yang bukan milik dia, yang belum dia miliki tapi asal harta dia, hak yang itu kita makan, memanglah tak boleh. Kemudian mak dia tu sebagai janda kepada anak yatim, dia bersedekah. Kalau harta tu harta mak dia, harta suami tadi yang telah dibahagikan bahagian mak dia 1/6 ataupun 1/8 dan telah dimiliki oleh si janda dia tu, itu harta dia. Bermakna kalau dia beri sedekah pada orang tak jadi masalah. Kalau bagi kat saya pun saya ambil. Ya, maknanya kalau duk bersedekah itu tak ada masalah. Cuma kita punya zon, harta itu telah dibahagi, itu saja. Itu bukan maknanya dia ambil harta anak dia dah, bukan begitu. Sebab apa? Kita punya penilaian daripada sudut Islam ialah nak bizawahir. Kita ikut hukum yang zahir. Mana kita tengok yang zahir lah. Kan mana ada kita tuan-tuan orang bagi sedekah. Contohlah janda tadi yang ada anak yatim kata, Minah ni duit mana ni? Mana ada? Orang ulur kita sambut aja. Kan? Jarang sekali kita kalau pergi duk kenduri, contohnya lah, kita duk pergi kenduri, wak ni buat kenduri ni duit mana? Tak ada lah tuan-tuan. Orang suruhkan makan aja. Bismillah Allahumma barik lana. Kan gitu. Kaedahnya nak bizawahir. Kita hukum ikut yang zahir. Cuma daripada sudut sistemnya, Islam letakkan anak yatim macam mana, janda macam mana, kan? Jadi kalau yang paling mudah sekali ialah apa kata Nabi? Ana wakafilul yatim kahatani fil jannah. Aku ni dengan orang yang jaga anak yatim macam ni kat surga. Macam ni, makna dekat dengan Nabi. Jadi maknanya tuan-tuan nak dekat dengan Nabi, salah satu caranya jaga anak. Jadi kalau nak jaga anak yatim tu bapaknya mati, yatim, belum piatu lagi, mak dia ada, apatah lagi kalau dia ambil maknya, lagilah dekat dengan Nabi. Kok payah sangat nak betulkan. Jadi benda tu bukan susah nak faham. Boleh faham ya? Wallahu a'lam. Sekarang itu untuk malam ni aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan yaqinan shadiqan wa qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.